Hai, bertemu lagi di IFC Info Trending Channel. Berita trending, cerita hot, isu sensasi yang terkini, semuanya anda dapatkan di sini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Ekspor koko Malaysia disasar cecah RM8 bilion. Namun sebelum itu, bagi anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan info-info terkini yang akan kami bawakan di channel ini. Kota Kinabalu, Lembaga Koko Malaysia LKM menyasarkan ekspor koko negara mencatatkan nilai RM8 bilion tahun ini, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof. Beliau berkata justru pelbagai program seperti promosi antarabangsa dan domestik dilaksanakan sebaik mungkin untuk memastikan sasaran itu dapat dicapai. Industri koko pada 2022 telah menyumbang sebanyak RM7.82 bilion melalui perolehan ekspor, iaitu meningkat daripada RM6.87 bilion pada 2021. Katanya ketika berucap pada Majlis Apresiasi LKM di sini pada Isnin. Turut hadir Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching dan Pengerusi Lembaga Pengelola LKM Datuk Mat Bali Musa. Fadila yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata sektor huluan koko yang membabitkan pengeluaran biji koko masih tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan negara. Oleh yang demikian, program seperti Hub Perdagangan Koko telah dilancarkan pada 2022 bagi memudahkan proses pengimportan biji koko kering, katanya. Selain itu, LKM juga menggalakkan pengeluaran biji koko premium dan single origin yang dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding biji koko bulk beans dan ini mampu meningkatkan pendapatan pekebun, katanya. Single origin bermaksud asal-usul koko itu dapat dijejaki, termasuk profil pekebun yang mengeluarkannya serta geografi persekitaran kebun yang menghasilkan koko itu. Bulk beans pula campuran pelbagai variety dan grade biji koko yang dijual secara pukal. Beliau berkata, program pembangunan usahawan coklat juga perlu dilaksanakan untuk meningkatkan bilangan usahawan, kapasiti pengeluaran dan peluasan pasaran produk usahawan. Pada tahun lalu, saya difahamkan sebanyak 242 orang telah berdaftar sebagai usahawan bimbingan LKM dengan jumlah produktiviti pengeluaran 103 tan produk coklat bernilai RM6.8 juta, katanya. Fadila berkata, LKM dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (Angkasa) juga bekerjasama untuk membantu meningkatkan pendapatan pekebun koko dengan pihak Angkasa akan menyediakan keperluan berkaitan seperti mengenal pasti koperasi dan menggerakkan model latihan bagi menyokong aktiviti koperasi kluster koko. Kerjasama telah bermula pada 2021 apabila pihak Angkasa telah memberikan dana sebanyak RM150,000 untuk pembinaan 2 kemudahan pemprosesan koko mini di Sabah dan 1 di Sarawak yang telah siap pada 2022 dan digunapakai oleh pekebun koko, katanya. Sementara itu, ketika sidang media, Fadila berkata sasaran ekspor koko Malaysia tahun ini menyasarkan terutama negara di benua Asia. Paling banyak ekspor kita adalah melalui Johor, dengan pemprosesan juga dilaksanakan di Johor sebab pengimport paling dekat dengan kita ialah Singapura di samping negara Asia Tenggara lain. Cabaran kita adalah daripada penghasilan biji koko itu sendiri untuk dibekalkan kepada industri koko kita, katanya.
Beliau berkata, pada masa ini pekebun lebih memilih kelapa sawit kerana antara lain proses kerja dan pengurusan lebih mudah berbanding koko. Namun pihaknya sedang berusaha menarik lebih ramai pekebun menanam koko menerusi langkah antaranya pemberian bantuan serta kerjasama dengan syarikat besar serta koperasi. Fadila berkata, pada masa ini negara mengimport kira-kira RM6 bilion biji koko setahun dan mengekspor produk koko sebanyak RM7.82 bilion untuk tahun lalu. Justru berbagai usaha sedang dilakukan untuk mengurangkan kebergantungan kepada biji koko diimport. Kita masih mencatatkan lebihan dagangan, namun jika kita boleh mengeluarkan dalam negara, kita boleh mencatatkan lebih banyak pendapatan. Kita sedang berusaha untuk menambah baik bukan sahaja pekebun kecil, malah juga pemilik ladang supaya kita boleh mengeluarkan lebih banyak dan mengurangkan import. Pada masa sama, kita boleh menumpukan kepada produk akhir dan boleh mengekspor lebih banyak, katanya. Demikian info terkini. Sekian dan terima kasih.